Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini, anak murid Ustazah? Okey, baiklah. Hari ini kita akan memulakan pelajaran seterusnya bagi tahap 2 iaitu pelajaran tahun 6, mata pelajaran Tauhid. Okey. Pelajaran kita pada hari ini ialah pendidikan Tauhid darjah 6 iaitu pelajaran 1 yang bertajuk Al-Uluhiyah. Okey, Ustazah Nurlihana binti Hani daripada Sekolah Agama Bandar Penawar akan menyampaikan tajuk yang pertama pelajaran 1 iaitu tajuk Al-Uluhiyah. Okey, dah bersedia semua anak-anak murid Ustazah? Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Nampak awan-awan yang bergerak, nampak air laut. Okey, baiklah. Ini semuanya adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Okey, baiklah murid-murid Ustazah sekalian. Siapakah dia? Siapakah yang menciptakan awan, langit, laut dan alam ini? Okey, tidak lain dan tidak bukan iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Berkuasa yang menciptakan alam ini. Ini adalah sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Okey, seterusnya. Pengertian Al-Uluhiyah. Kita pergi kepada pengertian dulu. Okey, baiklah. Pengertian Al-Uluhiyah pada bahasa iaitu ketuhanan. Okey, ketuhanan yang bermaksud bahawa keyakinan kita kepada Allah bermakna setiap manusia ini perlu meyakini bahawa adanya Allah, adanya Tuhan. Walaupun agama yang berbeza, mereka tetap mempercayai adanya Allah, adanya Tuhan. Walaupun kepercayaan mereka berbeza. Maksud saya ialah kepercayaan bagi agama yang lain. Okey, seterusnya, bagi agama Islam, kepercayaan kita ialah dengan mentauhidkan Allah, iaitu wujudnya Allah dengan sendirinya. Seterusnya, pengertian Al-Uluhiyah pada syarak. Tadi pada bahasa. Pada bahasa maksudnya ketuhanan. Okey, pada syarak ialah yang pertama ialah Maha Kaya. Allah daripada tiap-tiap yang lain. Maksudnya Allah itu Maha Kaya. Allah itu bukan miskin kerana kita dah belajar sifat-sifat wajib bagi Allah. Allah itu Maha Kaya. Dan Allah daripada tiap-tiap yang lain. Maknanya Allah itu lebih kaya, lebih hebat daripada semua makhluk yang lain. Okey, pengertian yang kedua iaitu berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah semata-mata. Okey, baiklah. Maksud bagi tiap-tiap yang lain ini ialah tiap-tiap yang lain dia maksudnya semua makhluk yang ada dekat muka bumi ini semuanya berkehendakkan kepada Allah. Okey? Kerana apa? Kerana Allah itu Maha Kaya. Allah itu yang Maha Hebat. Tak ada yang lebih hebat, tiada yang mustahil bagi Allah. Kerana Allah itu Maha Berkuasa. Okey, seterusnya. Okey. Pengertian Al-Uluhiyah. Dan sebentar tadi dari segi bahasa. Yang kedua dari segi syarak. Dan yang ketiga ialah makna Al-Uluhiyah yang masyhur. Okey, makna yang masyhur ada satu perenggan tapi Ustazah ringkaskan supaya untuk mudah awak ingat. Okey, yang pertama ialah keadaan Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang bermaksud keadaan Allah itu dialah hanya dia sahaja yang layak kita sembah dengan keadaan yang sebenar-benarnya.
Maksudnya kita tidak boleh menyembah yang lain, makhluk lain selain daripada Allah. Okey, baiklah. Yang kedua, Allah itu maha kaya daripada semua makhluk. Ini diambil daripada pengertian dari segi syarak tadi. Allah itu maha kaya. Allah itu maha hebat daripada semua makhluk yang lain. Semua makhluk yang ada. Okey, yang ketiga, semua makhluk berkehendak kepada Allah. Semua makhluk di dunia ini memerlukan Allah. Kerana apa? Kerana kita bersifat makhluk, kita tidak ada kuasa. Kita perlukan antara satu sama lain. Sedangkan kita juga perlukan manusia, perlu bantuan orang lain. Ini kan pula kita sebagai manusia dan hamba Allah, kita memerlukan kepada Allah. Kerana apa? Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang bagi udara, Allah yang bagi cahaya matahari. Semuanya kepada makhluk Allah di dunia ini. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey. Seterusnya ialah pengertian al-uluhiyah. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya ialah daripada makna kalimah la ilaha illallah. Kalimah apa murid-murid? Kalimah la ilaha illallah. Dari mana kita dapat kalimah la ilaha illallah ini? Kita dapatkan dia daripada kalimah syahadah. Okey, kalimah syahadah. Okey, cuba kita sebut sama-sama kalimah syahadah. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud tiada Tuhan, aku bersaksi bahawa sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bermaksud makna kalimah daripada perkataan la ilaha illallah yang ini ialah tiada Tuhan yang layak kita sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Maknanya kita sebagai manusia ni kita tak boleh sembah yang lain. Kita tak boleh kepercayaan dan kekuasaan yang lain selain kekuasaan daripada Allah. Kerana Allah sahaja yang layak kita sembah. Okey. Seterusnya yang kedua, kesimpulan daripada al-uluhiyah ini juga menjelaskan sifat-sifat ketuhanan. Yang ini juga kita akan belajar dan juga telah belajar daripada tahun-tahun sebelum ini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, Ustazah dah terangkan makna al-uluhiyah dari segi bahasa, dari segi syarak dan maksud yang masyhur serta kesimpulannya. Okey, jadi untuk menguji kefahaman awak, mari kita jawab soalan kuis. Okey, dah sedia dah? Okey. Okey, baiklah. Soalan yang pertama. Pengertian al-uluhiyah pada bahasa. Apa dia pengertian al-uluhiyah pada bahasa? Siapa yang ingat? Okey, jawapannya apa dia? Okey, dari segi bahasa ialah apa dia? Ketuhanan. Okey, boleh tulis kat sini. Okey, ketuhanan. Okey, tulis dia cantik lah ya. Okey, ini contoh saya bagi. Ketuhanan. Okey, apakah maksud ketuhanan tadi? Iaitu kepercayaan kita kepada Allah. Di mana semua manusia percaya adanya Allah, adanya Tuhan walaupun fahaman agama yang berbeza. Okey, itu dari segi bahasa saja. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya pengertian al-uluhiyah dari segi syarak. Okey, dari segi syarak ada pilihan jawapan. Boleh pilih dekat sini. Dari segi syarak, maha apa? Maha tempat kosong Allah daripada tiap-tiap yang lain. Maha apa? Maha berkehendak ataupun maha kaya ataupun maha Allah. Takkan maha Allah kan? Jadi mana jawapan dia? Okey, siapakah dia? Maha apa? Allah daripada tiap-tiap yang lain. Jawapannya ialah maha kaya. Iaitu Allah itu yang maha kaya. Jadi isikan jawapan kaya dekat sini. Okey, baiklah. Yang kedua, tempat kosong tiap-tiap yang lain kepada siapa? Okey, siapa? Iaitu jawapannya berkehendak
tiap-tiap yang lain kepada Allah. Kita drag nanti jawapan kat sini, tuliskan kepada Allah semata-mata. Bermakna kita tidak berkehendak kepada yang lain. Kita berkehendak hanya kepada Allah sahaja. Sebab dia yang maha berkuasa. Dia yang menciptakan kita. Okey. Dan menciptakan semua makhluk yang lain. Okey. Soalan kuis yang seterusnya. Okey, baiklah. Pengertian al-uluhiyah iaitu yang masyhur. Apa dia pengertian al-uluhiyah yang masyhur? Okey, keadaan Allah yang tempat kosong dengan sebenar-benarnya. Keadaan Allah yang apa? Keadaan Allah yang makhluk? Keadaan Allah yang Allah? Ataupun keadaan Allah yang disembah? Okey, jadi jawapan yang lebih sesuai ialah yang disembah. Okey, seterusnya yang kedua, Allah maha kaya daripada semua apa? Okey, isikan. Cari jawapannya. Dan semua makhluk berkehendak kepada siapa? Sangat mudah. Kita semua makhluk ni kita kehendak kepada siapa? Kita perlu kepada siapa? Okey, jawapannya ialah semua makhluk berkehendak kepada Allah. Nanti Ustazah akan sertakan latihan untuk murid-murid selesaikan tugasan. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Cukup sampai situ dahulu kerana tajuk yang pertama tentang pengertian al-uluhiyah telah Ustazah terangkan. Sekian, semoga bermanfaat dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.